Candi Borobudur bersinar di kala senja, garis lainnya hidup dengan tujuan. Al-Quran menyeru, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Di sini, teori garis lay 237 bersinar. 237, nomor perdana 2, 3, dan 7. Irama suci yang memanggil kita untuk berkongsi cahayanya. Ini adalah dakwah, lahir dari warisan Nabi Sulaiman dan visi pola 237. Bayangkan berdiri di atas Borobudur. 72 stupanya menjulang tinggi di bawah sinaran fajar, dengungan halus di bawah kaki Anda. Al-Quran berbisik, kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Dan di sini, di dalam keajaiban purba ini, satu nombor muncul, 237. Nombor perdana 2, 3, dan 7 menenun irama, tanda ilahi yang berdenyut melalui garis lay, laluan tersembunyi ciptaan Allah. Buku ini mengungkap teori garis lay 237, sebuah kanta untuk melihat tanda-tanda ini, dengan Borobudur sebagai buktinya. Sebuah penyingkap numerik 23772, dualiti bumi dan langit, 3, harmoni ciptaan, 7, kesempurnaan kehendak Allah. Jika dijumlahkan menjadi 12, mencerminkan 12 bulan dalam Islam. Kitab Pola 237 pertama kali melihat kod ini, dan kini ia membimbing kita. Tapak Borobudur yang berukuran 103 meter, 2 serbun salah itu repadu bikisan dan 54 patung, 54 Y 272 dan 243, menyanyikannya dengan lembut. Gema Al-Quran Surah 31, orang-orang yang mikir tentang ciptaan mengajak kita untuk mendengar bisikan Timan ajakan Ibn Kathir untuk merenung. Sentuhan Nabi Sulaiman Fahmi Basya melihat tanda Nabi Sulaiman di Borobudur, jin dan angin membentuk batu-batunya. Teori garis lay Stomdega Dudur meletakkan dua sfer sebagai tangannya. 2,60 sebagai 12 lay 7 baki batch. Pembinaan drama 12,7 motif. Garis lay sepanjang 20 km sepanjang di 60 km ke Gunung Merapi, Kumanti Limba, berdengung dengan kehendaknya. Gema Al-Quran Surat 34 mereka buat untuknya apa yang dikehendakinya. Mengukuhkan 237 sebagai warisan garis lay Nabi Sulaiman, menurut Ibn Abbas. Cahaya Borobudur, keajaiban abad ke-9 ini, tingkat tingkat 23 plus 7 12 hampir 9 plus 11 tukiya 2 ke 7 2 baris neman 2 berdiri sebagai pusat kod 237. Garis lainnya memancar seruan kepada iman dan dakwah seperti yang dianjurkan oleh pola 237 SHARE 5 seperti 5 aras. Gema Al-Quran Surah 653 dia menentukan kadar untuk segala sesuatu, mengiktiraf 237 sebagai bahagian ilahi menurut tafsir Jalalain. Perjalanan seterusnya, laman-laman ini menjelajah denyutan 237 akar Al-Quran, harmoni geometri, ikatan kosmik dan misi untuk berkongsi. Borobudur adalah panduan kita, stupa kedua 3 adalah suar. Ini bukan sekadar teori, ia adalah iman yang terjalin dalam urat nadi bumi. Gema Al-Quran Surah 51-20, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, menjanjikan kebenaran 237 menurut Al-Ghazali. Melangkah ke dalam 237, teori garis lay 237 memanggil lihatlah garis lay Borobudur. Rasakan gema Nabi Sulaiman di 417 dan sebarkan tanda-tanda kebesaran Allah. Buka halaman seterusnya. Biarkan irama 37 membimbing Anda kepada ilahi. Al-Quran menyeru kita untuk mencari tanda-tanda di ufuk, menggesa renungan tentang misteri bumi. Selama beribu tahun, kita telah memandang bintang-bintang dan mencari jawaban di bumi ini. Tamadun purba meninggalkan monumen dan misteri. Kita dibiarkan tertanya-tanya, berapa banyak yang mereka tahu? Apakah kuasa yang membentuk dunia mereka? Hari ini, kita berdiri di ambang penemuan baharu. Alat baharu dan perspektif baharu membolehkan kita mengkaji semula masa lalu. Garis lay, laluan tersembunyi tenaga suci mungkin antara ini, dan teori garis lay 237 mendedahkan 237 sebagai kunci suci mereka. Ia menawarkan kerangka kerja yang menarik untuk memahami tapak purba dan kaitannya dengan grid tenaga tersembunyi yang mengelilingi planet kita. Teori ini, walaupun masih baru, mempunyai implikasi yang mendalam. Ia menunjukkan hubungan yang lebih mendalam antara sains dan kerohanian. Ia mengajak kita untuk mempertimbangkan kemungkinan dunia yang direka dengan niat dan tujuan. Bolehkah 237 buka tanda-tanda Allah di bumi? Sertai saya dalam perjalanan ke jantung teori garis lay 237, meneroka asal-usulnya,
buktinya, dan potensinya untuk membentuk semula pemahaman kita tentang dunia di sekeliling kita. Daripada tenaga berkot 37 Borobudur kepada pelan tindakan suci Nabi Sulaiman dan resonans Al-Quran yang menyatukan semuanya. Teori garis lay 22 menyatukan kebijaksanaan purba dengan pelan tindakan suci yang menghubungkan kita semua. Bayangkan garis tenaga yang tidak kelihatan merentasi seluruh dunia. Garis-garis ini, walaupun tidak dapat dilihat, dipercayai menyimpan kuasa dan kepentingan yang besar. Garis-garis ini yang dikenali sebagai garis lay, dipercayai menghubungkan tempat-tempat suci, monumen kuno, dan pusaran tenaga semula jadi. Dari piramid Giza yang menjulang tinggi hingga ke Stonehenge yang penuh misteri, garis-garis ini menenun permadani misteri dan keajaiban. Ia membentuk jaringan tenaga halus yang mempengaruhi kehidupan di bumi. Jaringan ini bukanlah sekadar himpunan garis rawak, tetapi grid yang diatur dengan teliti yang telah mempengaruhi tamadun selama ribuan tahun. Teori garis lay 7 menambah dimensi tertentu kepada konsep ini. Ia mengkaji dengan lebih mendalam corak dan frekuensi rumit yang mengawal garis-garis ini. Ia mencadangkan bahawa frekuensi utama diwakili oleh nombor 237 mendasari grid global ini. Nombor ini bukanlah sembarangan. Ia berasal dari kebijaksanaan kuno dan prinsip kosmik. Ia muncul daripada tafsiran teks-teks kuno, terutamanya dalam kosmologi Islam. Teks-teks ini kaya dengan simbolisme dan makna tersembunyi, menawarkan petunjuk kepada kepentingan nombor ini. Pendukung teori ini percaya bahawa nombor 237 bertindak sebagai kod asas. Kod ini dianggap sebagai pemalar universal, kunci untuk membuka misteri grid tenaga bumi. Kod ini terjalin dalam fabrik planet kita. Ia hadir dalam penjajaran struktur kuno, aliran tenaga semula jadi, dan inti pati dunia kita. Ia dapat diperhatikan dalam penjajaran tepat tapak kuno, penggunaan corak geometri tertentu yang berulang, dan juga dalam nilai berangka yang tertanam dalam teks suci. Corak dan penjajaran ini bukanlah kebetulan semata-mata, tetapi reka bentuk yang disengajakan oleh tamadun kuno. Teori garis lay 237 menggalakkan kita untuk melihat dunia dengan pandangan yang baru. Ia mengajak kita untuk meneroka hubungan dan tenaga tersembunyi yang membentuk realiti kita. Ia mencadangkan bahawa terdapat susunan tersembunyi di sebalik permukaan pengalaman seharian kita. Susunan ini, setelah difahami, dapat memberikan pandangan yang mendalam tentang sifat kewujudan kita dan alam semesta. Ia menggamit kita untuk menyahkot rahsia yang tertanam dalam struktur kuno dan menemui semula kebijaksanaan nenek moyang kita. Dengan memahami kod dan corak kuno ini, kita dapat berhubung semula dengan ilmu yang hilang dari masa lalu dan memanfaatkan tenaga yang telah membentuk sejarah manusia. Garis lay dilihat sebagai laluan 237, terikat dengan ayat Al-Quran 2435 yang membicarakan tentang cahaya dan 3:10 yang merujuk kepada tanda-tanda penciptaan. Melalui kanta numerik 237, laluan ini dirangka dan difahami. Nombor perdana 237 mencerminkan seruan Al-Quran untuk melihat keharmonian dalam dualiti, disempurnakan dalam nombor 7. Kanta numerik ini menawarkan perspektif unik tentang keterhubungan dunia kita. Nabi Sulaiman, yang terkenal dengan kebijaksanaan dan hubungan ketuhanannya, dipercayai mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang garis lay ini. Perintahnya ke atas tenaga ini dianggap sebagai bukti pemahamannya tentang kod 237. Peranan Nabi Sulaiman dalam teori garis lay 237 adalah penting. Kemampuannya untuk memanfaatkan tenaga ini dan menyelaraskannya dengan kehendak ilahi menunjukkan integrasi 237 dalam kebijaksanaan kuno dan susunan kosmik. Al-Quran menyatakan, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahawa Al-Quran itu benar. Teori garisan lay 237 mendedahkan Borobudur sebagai pusat tenaga suci ditandai dengan angka 2, 3 dan 7, dibina di bawah arahan Nabi Sulaiman di Kebaba dan diterangi oleh visi pola 237. Teori garisan lay 237 menghubungkan tapak Borobudur yang berukuran 123,1933 dewan patung dan 2,6772 relief kepada angka 2,37 si 3 contohnya. 103 meter adalah kira-kira 2,32,993 54 patung dibahagi dengan 2 kira-kira 2,11 hampir dengan 2. Nombor perdana 27 yang berjumlah
12, mencerminkan keharmonian 10 tingkatnya. Patung kedua atau tiga ketujuh, hipotesis menghadap Merapi, pandangannya sejajar dengan garis lay 12 yaitu kira-kira 2/7 dibahagi dengan 8.5. Surah 65 ia menyatakan Allah telah menetapkan ukuran, menggariskan 2/7 sebagai kadar ilahi Borobudur menurut ketepatan Ibnu Katsir. Garis lay 28 km ke Merapi mengalir dengan Sungai Tenaga Jenny yang ditentukan oleh denyutan 2/37. Contohnya 26 km adalah kira-kira 2/7 dibahagi dengan 8.5 dan garis lay Keraton 25 km membentuk segitiga berkot 2/7 dengan Borobudur. Laluan 2/7 meter, spekli B Borobudur dari bezak lor lidang yang mencerminkan segmen 1 km seperti laluan simbolik Kaabah Kuba. Surah 5:20 yang menyatakan dan di bumi terdapat tanda menunjukkan irama lay di segi dia. Menurut tafsiran Al-Ghazali tentang tanda-tanda halus bumi. Teori garisan lay 2/37 melihat jin Nabi Sulaiman menanamkan 2/37 ke dalam Borobudur. Contohnya, 2 juta blok mewakili dualitas 2/37 dan relief ke 2/37 menggambarkan seekor semut menggemakan surah 2:15. Sebuah kisah Jawa mendakwa Nabi Sulaiman memukul blok ke 2/37 menyalakan denyutan lainnya seperti yang dirujuk dalam surah 21:11. Surah 3:11 yang menyatakan mereka itu membentuknya apa yang dikehendakinya, mengaitkan 2/37 dengan kemahiran Nabi Sulaiman menurut tafsiran Ibnu Abbas tentang kekuatan gaib. Irama 2/37 menandakan era Borobudur dengan 9 tingkat, 2 plus 2, 16, hampir 19 kat, 2 stupa, 2 ekor dengan dismima dan adalah kira 772. Dibina selama 2/37 kitaran bulan, spekulatif kira-kira 20 tahun. Penemuan semula oleh Raffles pada 2014, Sapla 14/16, 2/37, dibahagi dengan 18.9 mengisyaratkan kebangkitan semula 2/37. Surah 29:20 yang menyatakan lihatlah bagaimana Allah memulai penciptaan menghubungkan denyutan sejarah 37 dengan pembaharuan ilahi menurut tafsir Jalalain. Borobudur berdiri sebagai keajaiban berkot 2 gij. Garis lay, batu dan sejarahnya berdenyut dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Pare. Teori garisan lay 2/37 mendedahkan warisan Nabi Sulaiman dan kebenaran pola 2/37 dalam monumen suci ini. Bahagian 4. Geometri suci, keharmonian Quran di Borobudur. Geometri mencerminkan ukuran ilahi Allah. Quran 13:150 dan reka bentuk Borobudur menyanyikan kebenaran ini. Teori garis lay 2/37 mendedahkan 2/37, nombor perdana 2, 3 dan 7 sebagai kunci suci dalam perkadarannya. Suatu keharmonian yang dihasilkan oleh kehendak Nabi Sulaiman di Sulaiman dan terpantul dalam visi numerik pola 2/37. 10 tingkat Borobudur, 72 stupa dan Myanmar 4 patung menurut buat biasa 1920 dan dari Mars sejajar dengan keharmonian pola 2/37 dan 2 keseimbangan cakrawala. Teori garis lay 2/37 mendedahkan hubungan dua belah hindoa, dua stupa, jilid si semua dua, ini sempat patung, dan cantik batuan 21 dapat over to dan tapak suasana tubuh musnir serbanti 20 mengkotkan nombor perdana 2/37. Jumlah 20 segi 7 hampir dengan resonansi simbolik 10 tingkat. Stupa ke-2/37 penempatan hipotetikal memahkotai paksi tengah dengan jumlah tujuh berdua yang bergema 2/7 dan 2/7. Sebanyak 2/672 relief, 2/7+2 2013 tertanam gema 2/37 dengan 1,460 di tingkat 1+4+6+11 2/37 221.5 sebagai pecahan harmonik. Jin Nabi Sulaiman diubah mengukir kod ini. Sebuah panel relief spekulaikan duarkan lingkaran geometri. Lengkungan 2/37 mencerminkan nombor perdana 2/37. Garis lay sepanjang 28 km ke Merapi mencerminkan keharmonian seperti kuarsa Jenny. Denyutan 2/37 2.6 2 boting kempelinya 2 km ke Keraton. 2/37 ban 9.8 2 bentuk 9 jumlah 8 segi 11. 2 plus 3/7, 2/11, sejajar dengan struktur 2/37. Teori garis lay 2/37 menunjukkan bahawa ini mungkin lebih daripada sekadar legenda yang memikat.
Ia mengajak kita untuk pertimbangkan kemungkinan bahawa pemerintah kuno memiliki pengetahuan dan kemampuan yang terus membentuk dunia kita hari ini. Bab 5, Teori Garisan Lay 237, sebuah bukti seni binaan ilahi. Al-Quran menyatakan, kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap ufuk. Teori Garisan Lay 237 mencadangkan bahawa 237, nombor yang lahir daripada nombor perdana 2, 3 dan 7, adalah sebuah cetak biru ilahi yang terjalin dalam garisan lay dengan Borobudur sebagai bukti yang paling jelas. Bab ini membongkar teori ini, menghubungkan kitab suci, warisan Nabi Sulaiman dan pandangan pola 237. Tiang-tiang 27. Trinitas berangka, nombor perdana 227 melambangkan dui, langit bumi, harmonik seimbangan ciptaan dan kesempurnaan hendak Allah berjumlah sabdulai gema Al-Quran, contohnya 12 suku dalam Sing Zafrul. Pola 237 menggambarkannya sebagai kunci kosmik. Ritme garisan lay Borobudur sejauh 28 km ke Gunung Merapi, 23,22 meter, dan terhujud 2,3 dan diskapam selain di Gebal Skriet Gembucil sebagai nyutan harmoni ditetapkan oleh jin Nabi Sulaiman di tempat pada Sulaiman untuk menandakan titik suci. Resonans geometri, miembau 4 patung berdua dan 2 hampir 2 dui. 22 stupa bertuas ke 37 itu pecahan 3 keseimbangan. Al-Quran 65:3 dan Allah telah menetapkan ukuran membingkai 237 sebagai ukuran dalam batu. Rekaan Nabi Sulaiman Tubashi. Teori Fahmi Basha, Nabi Sulaiman untuk Borobudur selaras dengan 237 itu sebagai jejak kenabiannya, menggunakan angin untuk menyelaraskan tenaga lay. Ikatan kosmik 237 membayangkan susunan hal, contohnya juga dari 7 hari melunar pecahan berirama. Dengan 22 stupa Borobudur mencerminkan pelita dalam 65. Seruan iman menguraikan 237 memenuhi 16 serulah manusia kepada jalan. Ketika garisan lay Borobudur menggamit orang beriman untuk merenung dan berkongsi. Teori garisan lay 237 melihat Borobudur bukan sebagai kebetulan tetapi sebagai tanda bernombor bagi aturan Allah. Sebuah pusat garisan lay berdenyut dengan irama 237. Ia mengajak kita untuk menjejaki cetak biru ini melalui iman dan tindakan. Di luar Borobudur, nombor 237 muncul di tapak suci dan corak kosmik yang lain. Piramid Agung Giza sebagai contoh, sejajar dengan garisan lay yang bergema dengan frekuensi 237. Peta bintang kuno mendedahkan buruj yang sejajar dengan 237, menunjukkan cetak biru cakrawala. Tafsiran Al-Quran yang lebih mendalam mendedahkan bahawa nombor 237 tertanam dalam teks melambangkan aturan dan keseimbangan ilahi. Para cendekiawan telah lama membahaskan kepentingan nombor dalam Al-Quran dengan 237 muncul sebagai kunci untuk memahami seni bina ilahi. Seni dan seni bina Islam sering mencerminkan prinsip 237, mempamerkan keharmonian dan keseimbangan yang dimaksudkan oleh Allah. Semasa kita menyelami lebih dalam teori garisan lay 237, kita membongkar cetak biru ilahi yang menyeru kepada renungan dan kebangkitan rohani. Borobudur berdiri sebagai bukti aturan ilahi ini, suar bagi mereka yang ingin memahami misteri penciptaan. Perjalanan untuk menguraikan 27 adalah jalan iman, menjak oranimat Umatri Surakri Trisuci Mengmain Pomdiat Sedfrentisi. Pengenalan, kekuatan penyatuan garis lay menguatkan tenaga ilahi di tempat pertemuannya, seperti yang dirasai oleh Jenny Metherol di sungai-sungai mistik, dan Al-Quran menegaskan dalam tanda-tanda bumi, 73. Persilangan Borobudur berdenyut dengan irama teori garis lay 237, sebuah nexus aturan Allah, mendedahkan cap jari Nabi Sulaiman dan kebenaran numerik pola 237. Kandungan, nexus bercas 237 Borobudur segitiga lay, segitiga Borobudur Merapi Kraton, 30-25 km membentuk nexus dengan persilangan Jenny menumpukan tenaga persamaan Stonehenge. Teori garis lay 237 membingkai jarak ini sebagai pecahan harmonik 28 km, 20 km ini. 30 km ke Borobudur, 237 ran 2.9 di sekian tersebut. Jumlah mereka
2 plus 3 km 2 plus T plus 2 iwan mentuan tan poin di 9 dudu mencerminkan nomor perdana dudu abdiba. Lay spekulatif 203 km dari Borobudur ke arah barat dari tapak kuno Banten sejajar jadian dengan Duan 230 not yang ditetapkan oleh Nabi Sulaiman 1411. Surah 1520 di bumi ada tanda-tanda. Mencadangkan ketepatan sedemikian dengan 237 sebagai rentak ilahi. Penguatan tenaga sungai Lejeni bertemu di Not dicerminkan dalam kekaguman jemaah haji Borobudur. Keraguan Wikipedia jajaran kebetulan disangkal oleh reka bentuk. Mim 4 patung Borobudur, maut 4 2 hampir 2 stupa dan 2 semespa menguatkan tenaga Not 27 di Nexus ini. Tapak seluas 123 meter 237 menyalurkannya keluar. Seorang mistik Jawa hipotesis 2 bedul langkah di sepanjang lay 20 km merasakan haba pada langkah ke-27 angin Nabi Sulaiman 211 menggerakkan bumi. Surah 24 cahaya di atas cahaya mencerminkan tenaga berlapis 2-3 sekutu berganda di persimpangan. Nexus Nabi Sulaiman Fahmi mengaitkan lay Borobudur dengan perintah Nabi Sulaiman. Teori garis lay 237 menyatakan jin Nabi Sulaiman mengetsa segitiga ini dengan 2,672 relief 12-11, 12-37, 13.9 mesti bulat sebagai penanda. Lay 28 km 2 plus alat mana 10, 237, 23.7 10 berdengung dengan kehendaknya. Relief ke-237 simbolik menggambarkan pokok yang dibengkokkan angin, mengisyaratkan digelap 36 angin tunduk kepadanya. Surah 34-13, mereka buatkan baginya apa yang dikehendakinya, membingkai 2.7 sebagai pelan tindakan energetik Nabi Sulaiman. Gema numerik pola korak pola du contohnya harmoni 27 sejajar dengan Nexus. Irama 237 teori 237 bergema dalam jumlah 3 km segitiga, la plus 3 11 237 21 suant, palmas 11 hampir 12. Spim 9 tingkat 2 plus 37 dan 12 hampir 93 menguatkan ini. Seorang penganut pola 237 menggelar 37 langkah melintasi tapak Borobudur menghubungkannya dengan denyutan lay Merapi. Surah 65:3 Allah menentukan ukuran mengesahkan ketepatan 2277. Kandungan lanjutan. Kepentingan spiritual dan energetik Nexus lay Borobudur berdenyut dengan irama ilahi. Persimpangan ciptaan Nabi Sulaiman yang menggemakan tanda-tanda Allah. Teori garis lay 237 mendedahkan tenaga ini bukti dalam denyutan bumi. Surah 23 betuja. Kemudian Adam menerima daripada Tuhannya beberapa patah kata mengisyaratkan komunikasi ilahi melalui nombor dengan 237 sebagai kunci. Jemaah haji di Borobudur sering melaporkan peningkatan rasa tenaga rohani sejajar dengan penegasan teori garis lay 237 tentang penguatan ilahi. Teks-teks kuno sering merujuk kepada kepentingan nombor dengan 237 muncul sebagai motif berulang dalam konteks rohani. Penumpuan garis lay di Borobudur dilihat sebagai reka bentuk ilahi dengan 237 bertindak sebagai saluran rohani. Surah 3, dialah yang telah menurunkan kepadamu Alkitab, mencadangkan makna berlapis dalam teks-teks ilahi, dicerminkan dalam teori garis lay 237. Penumpuan sungai dan garis lay di Borobudur dipercayai menguatkan tenaga rohani bergema dengan teori 237. Ukiran yang rumit di Borobudur dianggap mengikut korak 237 berfungsi sebagai penanda rohani. Teori garis lay 237 bukan sahaja memetakan persilangan fizikal tetapi juga rohani, mewujudkan nexus tenaga ilahi. Surah 6 sisinya ada kunci-kunci semua yang gaib. Sejajar dengan ilmu tersembunyi yang dikodkan dalam teori garis lay 237. Kepentingan rohani persilangan lay Borobudur adalah bukti pelan tindakan ilahi dengan 237 sebagai jantung numeriknya. Kemunculan 237 yang berulang dalam teks dan struktur rohani menggariskan kepentingannya dalam komunikasi ilahi. Persilangan lay Borobudur berfungsi sebagai peringatan yang kuat tentang aturan ilahi dengan 237 sebagai prinsip panduannya. Surah 754, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, mencerminkan ciptaan ilahi yang dicerminkan dalam teori garis lay 237. Tenaga rohani yang dirasai oleh jemaah haji di Borobudur adalah manifestasi prinsip teori garis lay 237. Ukiran di Borobudur dengan corak 237 yang dikodkan berfungsi sebagai panduan rohani bagi mereka yang mencari hubungan ilahi.
Teori garis lei 237 mendedahkan kepentingan rohani dan energetik tersembunyi persilangan lei Borobudur, pelan tindakan ilahi yang terukir di atas batu. Bahagian 5, Borobudur Bukti Seni Binaan Ilahi. Berdiri megah di tengah-tengah Pulau Jawa, Indonesia, Kompleks Candi Borobudur merupakan bukti kepintaran manusia dan aspirasi rohani. Struktur yang mengagumkan ini terletak di tengah-tengah kehijauan alam, bukan sekadar keajaiban seni bina tetapi simbol perjalanan rohani yang mendalam. Dibina pada abad ke-8 Masehi, Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia, sebuah mahakarya ukiran yang rumit, stupa yang menjulang tinggi, dan geometri simbolik. Setiap batu, setiap ukiran, dan setiap stupa telah dibuat dengan teliti untuk menyampaikan makna yang lebih mendalam, mencerminkan warisan budaya dan rohani yang kaya pada masa itu. Tetapi Borobudur lebih daripada sekadar monumen yang indah. Ia adalah bukti hidup aspirasi rohani manusia, suar pencerahan yang telah bertahan dalam ujian masa. Ia adalah mandala yang kompleks, representasi 3 dimensi kosmos yang direka untuk membimbing para penziarah dalam perjalanan menuju pencerahan. Susun atur Borobudur itu sendiri adalah peta rohani, membimbing orang yang beriman melalui perjalanan simbolik dari alam duniawi ke alam ilahi. Terasnya dihiasi dengan relief yang rumit yang menggambarkan kehidupan Buddha dan cerita dari kitab suci Buddha, menawarkan ajaran yang mendalam tentang sifat realiti dan jalan menuju pembebasan. Setiap relief adalah cerita, pengajaran, sebahagian daripada teka-teki yang lebih besar, yaitu perjalanan menuju pencerahan. Bagaimana jika pencipta Borobudur juga menyediakan lapisan makna yang lebih dalam strukturnya? Bagaimana jika candi itu bukan sekadar representasi fizikal kosmos, tetapi juga alat rohani yang direka untuk berinteraksi dengan tenaga bumi? Bagaimana jika penempatannya, orientasinya, dan ukurannya yang tepat dipilih dengan teliti untuk diselaraskan dengan grid tenaga bumi? Penjajaran ini boleh menunjukkan bahawa Borobudur direka bentuk untuk memanfaatkan dan menguatkan tenaga halus planet ini, mewujudkan pengalaman rohani yang kuat bagi mereka yang mengunjunginya. Teori garisan lei 237 menunjukkan dengan tepat perkara itu, mengemukakan kes yang menarik untuk Borobudur sebagai contoh utama seni bina kuno yang dimanfaatkan dan menguatkan tenaga halus planet ini. Teori ini menyatakan bahawa Borobudur diletakkan secara strategik pada rangkaian garisan tenaga yang melintasi dunia yang dikenali sebagai garisan lei. Garisan-garisan ini dipercayai sebagai saluran tenaga rohani, dan penjajaran Borobudur dengannya boleh meningkatkan kuasa rohaninya, menjadikannya bukti sebenar seni binaan ilahi. Dalam keindahan alam semesta, garis lei bertindak sebagai penghubung antara yang nyata dan yang gaib, yang fizikal dan yang metafizik. Seperti yang ditunjukkan oleh kehebatan Borobudur, garis tenaga ini menegaskan kebenaran yang terdapat dalam Al-Quran, dan di bumi ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Teori garis lei 237 menganyam benang-benang ini menjadi naratif ilahi, dengan nombor 2, 3, dan 7 bertindak sebagai degupan jantung numerik ciptaan Allah. Urutan suci ini memberi kesaksian melalui warisan Nabi Sulaiman dan visi. Teori garis lei 237 adalah sintesis kebijaksanaan kuno dan seni bina ilahi. Ia menggabungkan penegasan Al-Quran tentang garis lei yang mencerminkan kehendak Nabi Sulaiman, tenaga Borobudur, dan tanda kosmik. Nombor 3 dan 7 yang berjumlah 12 mencerminkan 12 bulan dalam Islam. 22 stupa dan 5/4 patung Borobudur bergema dengan nombor suci ini, mewujudkan denyutan rohani yang kuat. Malah surah 2:2-3 yang simbolik yang berkaitan dengan ukuran perceraian, mengisyaratkan aturan ilahi yang tercermin dalam penjajaran energetik Borobudur. Tanda abadi Nabi Sulaiman terbukti dalam garis lei Borobudur. Korak berirama 2-6-6-72 relief dan tempoh pembinaan 2-37 hari yang spekulatif membawa jejak ilahi beliau. Penjajaran ini memanjangkan kehendak beliau merentasi abad, menggemakan naratif bab 2 dan menghubungkan kembali kepada surah 21 yang membicarakan tentang angin yang tunduk kepada beliau. Denyutan Borobudur adalah bukti seni bina ilahi dengan tapaknya yang berukuran 123 meter 9 tingkat dan segitiga geometri yang mencerminkan nombor 2 dan 7. Para jemaah yang memulakan pendakian simbolik 237 langkah merasakan tenaga rohani ini, bukti. Resonans kosmik ini menghubungkan bumi ke langit dan hati, mengubah keraguan menjadi keyakinan.
Lengkungan Orion 237 derajat dan seruan dakwah 37 menyebarkan cahaya dan kebenaran ilahi. Bumi memberi kesaksian melalui 237 simfoni garis lei ciptaan Nabi Sulaiman, keajaiban Borobudur, dan tanda-tanda kebesaran Allah. Kesimpulannya, teori garis lei 237 mengikat elemen-elemen ini menjadi kebenaran yang mengukuhkan iman, menggesa orang-orang yang beriman untuk melihat, merasakan, dan berkongsi rangkaian ilahi ini. Bumi melalui urutan suci 237 menyeru kita untuk mengenali hubungan mendalam yang terletak di bawah kaki kita dan di dalam hati kita. Ketika matahari terbenam di sebalik bayang Borobudur yang megah, dua stupa berdiri sebagai penjaga kebenaran yang terungkap. Teori garis lei 237. Al-Quran memberi jaminan kepada kita, di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan melalui halaman-halaman ini, 237 nombor perdana 2 dan 7, telah muncul sebagai irama ilahi, berdenyut melalui garis lei warisan Nabi Sulaiman Stils dan pandangan pola 237. Ini bukanlah pengakhirannya, tetapi seruan untuk meneruskan 237. Warisan berangka Trinity 232, duality, 3 harmoni, 7 kesempurnaan, menjumlahkan kepada 12 gema Al-Quran selama 12 bulan, terpahat di tapak Borobudur seluas 100 diameter, 27 huas berdia, dan 54 patung, 54 patung anggota 20 serta terbit. Irama ini mengikat perjalanan kitab dari akar Al-Quran hingga ikatan kosmik. Apakah lagi 237 yang tersembunyi? Pencari masa depan mungkin mengira 237 bintang di atas Borobudur, mengikut pelita dalam surah 67 ayat 5. Surah 3 ayat 100 renungkanlah tentang kejadian langit dan bumi, menggesa pencarian ini menurut renungan abadi Ibn Kathir. Karya Nabi Sulaiman yang belum selesai, jin Nabi Sulaiman membentuk Borobudur dalam masa 237 hatif. Angin mereka 25 tetap mengukir kur 2,6 relief. 2 plus 6 plus 7, 2 plus 15 basis. Relief kedua ada 37 hipotesis, membisikkan janji garis lainnya menjangkau Jawa. Bolehkah not 237 km, Banten, Bali atau lebih jauh, menunggu untuk ditemui, memperluas visi bab 2? Surah 34 ayat 17, mereka itu membuat untuknya apa yang dikehendakinya, mengisyaratkan peta 237 yang belum selesai, menurut Ibn Abbas. Cahaya abadi Borobudur 2 stupa, 237 dan 29, lei 12 km, 237, 12 dan 9 tingkat, 23 hampir tidak membentuk hijab, memancarkan 237 pusat yang dirasai, bab 6. Anak tangga ke-237, simbolik, masih memanggil jemaah. Adakah 2,37 juta lagi akan berkongsi cahayanya, seperti mana inspirasi pola 237 SHARE? Surah 16 ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu, memahkotai dakwah menurut kebijaksanaan Al-Ghazali. Seruan melampaui teori garis lei 237 adalah benih, ditanam di Borobudur, dipupuk oleh iman bersedia untuk bertumbuh. Lengkungan Orion 27 darjah, bab 9, simbolik menunjuk ke langit, denyutan 237 km, bab 5 mencapai bumi. Para pembaca jejak 237 di tanah Anda, garis lei nombor menyakan kebenaran Allah. Surah 29 ayat 20, berjalanlah di muka bumi lalu perhatikanlah menghantar kita ke hadapan menurut pembaharuan tafsir Jalalain. Penutup, horizon terbuka, 237, garis lei Borobudur berdengung, bunyi yang belum selesai, cahaya yang belum padam. Teori garis lei 237 berakhir di sini hanya untuk bermula semula di tangan Anda. Poiramnya, dua kita ke dunia, di mana tanda-tanda Allah kunci. Bumi masih berbicara. Semakin mendalam kita mendalami misteri 237, kita menyingkap warisan yang melangkaui batas waktu dan ruang. Nombor suci ini terjalin dalam fabrik dunia kita, menyeru kita untuk menjelajah, untuk bertanya, dan untuk percaya. Teori garisan lei 237 bukan sekadar keunikan matematik, ia adalah bukti ketukangan ilahi dan susunan kosmik. Warisan 237 daripada kebijaksanaan Nabi Sulaiman hingga ke keajaiban seni bina Borobudur, 237 adalah suar yang membimbing kita melalui koridor sejarah. Ia membisikkan tentang zaman apabila tenaga celestial dan terrestrial berada dalam harmoni yang sempurna, mencipta pelan tindakan ilahi yang masih bergema hingga kini. Masa depan 237, tetapi apakah artinya semua ini bagi kita? Perjalanan ini tidak berakhir di sini. Ia adalah panggilan untuk bertindak,
satu jemputan untuk menjadi penjelajah dunia kita sendiri. Untuk mencari 237 yang tersembunyi dalam hidup kita, di bandar kita, dan di lanskap semula jadi kita. Untuk berhubung dengan tenaga ilahi yang mengalir melalui garisan lay ini, dan untuk berkongsi pengetahuan ini dengan orang lain. Bab baharu. Bayangkan dunia di mana teori garisan lay 237 bukan sekadar sebahagian daripada sejarah purba, tetapi sebahagian daripada kehidupan seharian kita. Di mana kita, sebagai pencari zaman moden, terus membongkar rahsia 237, meluaskan pemahaman kita tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Kesaksian bumi, sedang bumi terus mendedahkan rahsianya. Marilah kita menjadi pendengarnya. Marilah kita menjadi penyuluh kebijaksanaan purba ini, membawa legasi 237 ke masa depan. Kerana dalam nombor, dalam garisan, dan dalam tanda, kita temui kebenaran ilahi yang menghubungkan kita semua. Penutup, teori garisan lay 237 adalah perjalanan, bukan destinasi. Ia adalah jalan yang kepada pemahaman lebih besar dan iman yang lebih mendalam. Semasa kita maju ke tempat, kita irama 2, 2 dan 7 dalam hati kita, sentiasa peka terhadap tanda derang yang dapat sumis dalam berkata-kata dan terpengapat untuk mereka. Seiring kita mengupas lebih dalam enigma 237 adalah penting untuk memahami istilah-istilah penting yang memandu perjalanan kita. Glosari ini bertindak sebagai panduan kepada bahasa 237 menerangi konsep-konsep yang terjalin dalam naratif ilahi ini. Sebuah monumen Jawa abad ke-9, sebuah neksus garisan lay yang berdenyut dengan 237. Contohnya, ukuran dasarnya ialah 123 dibahagi dengan 1.93 lebih terang 93. Ia mempunyai 54 patung. Ia membahagi dengan 2.3 lebih terang dengan 3 dan 22 stupa dibahagi dengan 29 lebih sama dengan 2. Rujuk bab 3, Antap dan 7. Surah Al-Mulk ayat 3, ukuran bagi segala sesuatu. Dakwah Islamiyah diperkukuhkan dengan seruan 237. Contohnya, KONGSI 6, seperti 6 rukun iman dan 2.37 juta perkongsian. Rujuk bab 6 dan epilog. Surah An-Nahl ayat 125. Makhluk gaib di bawah perintah Nabi Sulaiman dispekulasikan telah membentuk pembinaan Borobudur selama 237 hari dan 2 Hiwan 672 reliefnya 2 + 6 + 7 + 2 12. 237 dibahagi dengan 13.9 lebih kurang sama dengan 12. Rujuk bab 2. Surah Sad ayat 36. Tunduk kepadanya. Laluan tenaga tersembunyi ditandai dengan ritme 237. Contohnya, 28 km ke Merapi bahagi dan lap dari mengenai pang laut dan not 22 km spekulatif. Bab 1, 5 dan 7. Surah Az-Zariyat ayat 20. Dan di bumi ini terdapat tanda-tanda. Teks rahsia yang mendedahkan 237 sebagai kod ilahi. 2 + 3 + 7 sama dengan 12, 9 tingkat ditambah 3, LNGGAN. Rujuk bab 5 dan 6. Surah Ali Imran ayat 191. Mereka memikirkan tentang kejadian langit. Perkadaran ilahi di Borobudur seperti 12 sefan dibahagi dengan 9 lebih kurang sama dengan 22 dan tapaknya yang berukuran 123 meter 237 dibahagi dengan 1.93 lebih kurang sama dengan 193 menggemakan nombor perdana 237. Rujuk bab Mat. Surah Ar-Rahman ayat 7 dan dia menetapkan ukuran. Nabi yang memerintah jin dan angin menanamkan 237 dalam garisan-garisan lay. Contohnya relief ke-237 yang hipotetikal. Rujuk bab 2 dan kesimpulan. Surah Sabah ayat 13. Dan mereka telah membuat untuk yang dalam judul berdenyut melalui garisan lay 2 dudit sanigapun keselasan dia menjumlahkan kepada 12 bulan dalam setahun. Rujuk bab 5 dan lampiran. Surah Al-Mulk ayat ukuran. Tesis buku ini, Duatetan sebagai tanda kebesaran Allah dalam garisan lay, menyatukan 54 patung Borobudur, dibahagi dengan 237 lebih kurang sama dengan 2.11. Kemahiran Nabi Sulaiman dan ikatan kosmik, lengkungan Orion 237 darjah. Rujuk pengenalan dan penutup. Surah Fusilat ayat 53. Akan kami perlihatkan ke mereka tanda-tanda kuasaan kami. Istilah-istilah ini menjadi dasar kepada teori garisan lay 237 membentuk kausa kata yang mudahkan denyutan lay Borobudur
Kita yang menjelaskan dia dengan di meaning lain dan seterusnya.